Hutan merupakan sumber asli yang memainkan peranan penting dalam pengawal aturan iklim dan keadaan fizikal, mengawal sumber air, memastikan kestabilan alam sekitar dan mengurangkan kerosakan ke atas tanah pertanian. Sebagai satu sumber asli yang boleh diperbaharui dalam jangka masa panjang, hutan hujan tropika perlu dirancang penggunaannya, dipelihara dan diurus dengan sebaik mungkin bagi memaksimumkan faedah sosial, ekonomi dan alam sekitar. Malaysia komited untuk memelihara sumber hutan dan biodiversiti, mempromosikan penggunaannya secara mampan dan memastikan perkongsian manfaat yang adil dan saksama daripada penggunaan sumber ini. Ini adalah selaras dengan penggunaan sumber semula jadi secara bijak untuk mencapai Matlamat Pembangunan Mampan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (SDG). Salah satu alternatif dalam mempromosikan penggunaan sumber secara mampan adalah melalui aktiviti perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah penglibatan orang asli, orang asal dan komuniti setempat atas inisiatif sendiri atau dengan kerjasama pihak berkepentingan dalam pengurusan hutan demi kelangsungan hidup dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan alam sekitar. Malaysia melalui Kementerian Tenaga dan Sumber Asli telah memberikan perhatian yang khusus untuk aktiviti perhutanan sosial, terutamanya dalam perancangan bagi pembangunan sektor perhutanan di Malaysia. Bagi memastikan aktiviti perhutanan sosial di Malaysia terus berkembang maju, kementerian ini telah merangka Pelan Strategik Perhutanan Sosial 2021-2025 bagi menyediakan hala tuju dan rangka kerja perhutanan sosial di Malaysia. Ini adalah selaras dengan Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016-2025, Dasar Perhutanan Malaysia dan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Aktiviti perhutanan sosial di Malaysia dilaksana menggunakan pelbagai pendekatan merangkumi pemulihan kawasan pesisir pantai, ekopelancongan berasaskan komuniti dan penubuhan program tapak semayan bagi memupuk kesedaran dan memberi pendidikan kepada orang asli, orang asal serta komuniti setempat. Aktiviti-aktiviti yang dijalankan bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan produktiviti tanah terosot, memelihara hutan dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan biodiversiti. Dianggarkan 13.6% daripada orang asal, orang asli dan komuniti setempat masih mempunyai kebergantungan hidup terhadap sumber biodiversiti untuk tujuan kelangsungan hidup. Oleh yang demikian, amalan perhutanan sosial adalah antara alternatif yang terbaik dalam mengimbangi pengurusan hutan secara mampan serta kelangsungan hidup rakyat di Malaysia, khususnya masyarakat luar bandar. Aktiviti perhutanan sosial di Malaysia telah lama wujud dan semakin berkembang pada masa ini. Antara projek-projek perhutanan sosial adalah Projek Pemulihan dan Perlindungan Persekitaran Hutan Bakau oleh Sahabat Bakau Kuala Gula, Perak. Projek Perhutanan Sosial di Batang Ai, Lubuk Antu, Sarawak. Projek Ekopelancongan berasaskan komuniti di air terjun Ulu Tampik Janda Baik Bentong Pahang oleh Persatuan Sabah Alam Tampik Janda Baik. Perhutanan sosial ni merupakan satu aktiviti di peringkat jabatan yang melibatkan komuniti, di mana secara umumnya kedua-dua pihak mendapat manfaat.
pihak jabatan yang menguruskan kawasan-kawasan berhutan, terutamanya hutan sementara kekal di Semenanjung Malaysia mendapat manfaat, dan juga komuniti mendapat manfaat daripada aktiviti yang dijalankan. Penekanan kita di Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, penglibatan komuniti ini kita tumpukan kepada komuniti yang duduk ataupun tinggal berhampiran dengan kawasan hutan, bersepadan dengan hutan. Dan kita tumpukan juga kepada penduduk atau komuniti yang memang nak menjalankan aktiviti tapi tak ada tanah ataupun tak ada tempat untuk mereka menjalankan aktiviti. Jadi kita tawarkan kepada komuniti yang terlibat, terutamanya kumpulan B40 lah yang di bawah paras tertentu, untuk menjalankan aktiviti dalam kawasan hutan kita. Aktiviti perhutanan sosial di Hutan Bakau Kuala Gula memfokuskan kepada restorasi dan rehabilitasi hutan, pemeliharaan biodiversiti, ekopelancongan, program peningkatan kesedaran serta penjanaan pendapatan oleh masyarakat setempat. Aktiviti perhutanan sosial ini diperkukuhkan lagi dengan penubuhan komuniti sahabat hutan bakau Kuala Gula yang bertujuan menyokong usaha pemulihan dan pelindungan hutan bakau yang telah musnah serta membantu pengurusan hutan secara mampan di samping menyebarluaskan pemahaman umum ke atas ekosistem bakau. Yang mana penubuhan sahabat hutan bakau ni telah ditubuhkan pada bulan 3 tahun 2011 selepas kejadian tsunami, yang mana inisiatif daripada komuniti dan juga pelbagai NGO yang datang ke Kuala Gula menubuhkan pertubuhan ini akibat daripada kejadian tsunami yang telah berlaku kat kawasan Kuala Gula, yang mana 30 hektar hutan paya bakau tadi telah tumbang separuh pokok-pokok bakau tadi akibat kejadian tsunami. Kami mengambil inisiatif untuk menubuhkan ataupun menanam pokok-pokok bakau di kawasan kami, yang mana telah terdapat kemusnahan yang agak teruk dan juga sumber pendapatan dan pencarian nelayan juga terjejas pada waktu tsunami berkenaan. Purata untuk pertubuhan kami ataupun komuniti yang terlibat adalah daripada pelbagai peringkat umur. Untuk yang permulaan pada penubuhan, kami ada 40 orang ahli sahabat hutan bakau, yang mana kami adalah daripada komuniti nelayan dan juga orang kampung. Untuk faktor sumber pendapatan bagi kawasan dan penduduk Kuala Gula, kami adalah nelayan dan juga kelapa sawit. Sahabat Hutan Bakau Kuala Gula giat menjalankan program-program seperti pengumpulan anak benih bakau, penubuhan tapak semayan, penanaman semula pokok bakau, rondaan dan pemantauan kawasan tanaman bakau di samping pengurusan aktiviti pelancongan setempat serta sesi latihan bagi kemahiran sara hidup bersama agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan berkaitan paya laut. Selain itu, sahabat Hutan Bakau Kuala Gula turut giat menganjurkan program pendidikan dan kesedaran alam serta aktiviti lawatan sambil belajar daripada komuniti setempat. Hasil daripada program perhutanan sosial yang dijalankan, persekitaran hutan bakau di Kuala Gula terus kekal sehingga kini di samping menjadi sumber ekonomi komuniti setempat. Antara perusahaan yang dijalankan termasuklah pembuatan udang kering, belacan dan ketam lembut, menangkap ketam, ikan dan udang, penghasilan teh jeruju, pembuatan keropok daripada ikan, penghasilan kraftangan menggunakan kulit kerang serta aktiviti memerhati burung hijrah dan menelusuri hutan paya laut di sepanjang Teluk Rubiah. Libat sama komuniti dalam pengurusan hutan paya bakau khususnya di Kuala Gula terbukti menyumbang kepada pemeliharaan ekosistem bakau secara berterusan dan mampan. Institut Pendidikan Perhutanan Malaysia FRIM melalui program perhutanan sosial turut menyumbang dan menyokong
visi Perhutanan Sosial Malaysia, iaitu ke arah amalan perhutanan sosial yang efektif untuk kesejahteraan rakyat. Pada 2020, PRIM telah berjaya membangunkan satu program perhutanan sosial melalui skim ekopelancongan berasaskan komuniti (CBED) di persekitaran air terjun Ulu Tampik, Janda Baik, Pahang. Skim ini menggunakan pendekatan pengurusan hutan secara bersama. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia telah bekerjasama dengan pelbagai agensi dalam dan luar negara untuk melaksanakan penyelidikan dan aktiviti-aktiviti yang menyokong pengurusan hutan secara mampan, Sustainable Forest Management. Antaranya termasuklah aktiviti perhutanan sosial iaitu melalui libat sama komuniti setempat dalam pemuliharaan ekosistem hutan di sekitar lokaliti mereka. Antara program perhutanan sosial yang telah berjaya dibangunkan dengan kerjasama ini adalah di kawasan ekopelancongan air terjun Ulu Tampik, Janda Baik, Pahang. Aktiviti perhutanan sosial di kawasan air terjun Ulu Tampik, Janda Baik, Pahang memfokuskan kepada skim ekopelancongan, pemuliharaan biodiversiti serta penjanaan pendapatan oleh masyarakat setempat. Aktiviti perhutanan sosial ini diperkukuhkan lagi dengan penubuhan Sahabat Alam Tampik Janda Baik yang merupakan satu pertubuhan khas yang terlibat secara khusus dalam aktiviti-aktiviti berkaitan pemeliharaan dan pemuliharaan persekitaran air terjun Ulu Tampik di samping aktiviti-aktiviti lain berkaitan ekopelancongan berasaskan komuniti di Kampung Janda Baik. Sahabat Alam Tampik ni diwujudkan dan telah diluluskan pendaftarannya, dan kami telah memajak kawasan air terjun ni, kawasan hutan simpan kekal dalam daerah Lentang, Kompaktmen 51, dan kami telah memajak kawasan ini selama 5 tahun. Okey, seperti yang tuan-tuan tengok di belakang ini, inilah air terjun Tampik. Kita sekarang berada di tingkat 5, yang mana tingkat 5 ini adalah kawasan yang agak santai. Kita mandi-mandi di tingkat 5. Dengan adanya air terjun Tampik ini, dengan adanya persatuan yang menjalankan kegiatan di kat sini, kita telah dapat berkongsi pendapatan. Okey, berkongsi pendapatan bersama dengan orang kampung. Okey, apa yang kami lakukan ialah kami menguruskan, kami sebagai pengurus, tetapi tuan kepada air terjun Tampik ini masih lagi Jabatan Hutan, masih lagi Kerajaan Negeri Pahang. Jadi di sini kami akan menguruskan persekitaran dan juga guide-guide saya bertugas untuk membawa gas naik ke air terjun Tampik. Persatuan Sahabat Alam Tampik Janda Baik ini telah berdaftar di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia dan bertindak sebagai perantara di antara Jabatan Perhutanan Negeri Pahang, Kerajaan Negeri dan kumpulan komuniti Kampung Janda Baik, di samping menyokong pelibatan komuniti setempat dalam sebarang program pemuliharaan di persekitaran air terjun Ulu Tampik. Pelbagai aktiviti telah dijalankan, termasuklah pengurusan PAS dan permit memasuki hutan yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Perhutanan Negeri Pahang ke atas pengunjung untuk memasuki dan menjalankan aktiviti trekking ke kawasan air terjun Ulu Tampik. Penyelenggaraan laluan trail serta penandaan pokok di sekitar trail ke air terjun Ulu Tampik. Selain itu, pemantauan terhadap persekitaran air terjun Ulu Tampik juga adalah menjadi tanggungjawab penuh persatuan komuniti ini. Mana-mana individu atau kumpulan pelawat yang bercadang
untuk mengunjungi persekitaran air terjun Ulu Tampik perlu mendapatkan khidmat pemandu pelancong terlatih yang disediakan oleh Persatuan Sahabat Alam Tampik Janda Baik. Selain itu, Persatuan Sahabat Alam Tampik Janda Baik juga memainkan peranan dalam memupuk kesedaran tentang kepentingan menjaga alam di kalangan penduduk kampung, termasuklah golongan muda. Untuk itu, Persatuan Sahabat Alam Tampik juga telah mengambil inisiatif menubuhkan Tampik Junior Ranger yang mana ahli-ahlinya adalah terdiri daripada anak-anak kampung berumur 12 tahun ke bawah. Ahli-ahli Tampik Junior Ranger diberi pendedahan untuk terlibat sama dalam aktiviti pemeliharaan alam sekitar, khususnya persekitaran air terjun Ulu Tampik. Pendedahan ini bertujuan bagi memupuk minat dan memberi kesedaran terhadap kepentingan memelihara alam sekitar di kalangan golongan muda, khususnya di kawasan kampung Janda Baik. Guide Tampik Junior ni ada 20 orang. Kalau macam kita nak naik, kita akan bawa 2 orang. Saya, Aluk, kawan saya. Pengalaman bawa orang naik Tampik ni best. Macam kita banyak pelajari lah macam dalam hutan. Pengalaman dia biasalah kita masuk hutan jatuh, lepas tu pacat. Lepas tu kita nampak haiwan-haiwan liar lompat-lompat. Selain keunikan air terjun Ulu Tampik, terdapat pakej menarik lain yang ditawarkan kepada pengunjung. Antaranya adalah kemudahan penginapan, keunikan makanan, buah-buahan seperti ladang buah tin, aktiviti-aktiviti rekreasi seperti berkelah, berkemah dan ATV. Dengan ini, komuniti dapat menjana pendapatan daripada produk-produk ekopelancongan lokal di kawasan ini. Libat sama komuniti dalam pengurusan ekosistem hutan untuk tujuan ekopelancongan dapat menyokong aktiviti pemeliharaan biodiversiti dan alam sekitar selain memupuk sifat kepunyaan dalam menjaga alam sekitar. Tambahan pula, aktiviti ini dapat meningkatkan ekonomi komuniti di kawasan Kampung Janda Baik, Pahang. Salah satu fungsi utama Jabatan Hutan Sarawak yang melibatkan secara langsung dengan komuniti setempat adalah program perhutanan sosial kami. Program inilah yang menghubungkan kerajaan dengan komuniti setempat. Penglibatan komuniti setempat dalam pemeliharaan dan pengurusan hutan secara mampan bersama Jabatan Hutan Sarawak melalui program perhutanan sosial ini dilaksanakan sama ada di kawasan hutan simpan kekal dan juga di kawasan hutan yang dibangunkan untuk projek-projek besar seperti pembinaan empangan hidroelektrik serta kawasan-kawasan pendalaman yang lain. Program perhutanan sosial ini adalah selaras dengan agenda perhutanan sosial Malaysia, iaitu membangun dan mengurus aktiviti perhutanan sosial secara efektif untuk peningkatan kualiti hidup komuniti dan memperbaiki kelestarian persekitaran. Jabatan Hutan Sarawak melalui bahagian perhutanan sosial telah melaksanakan pelbagai aktiviti yang melibatkan komuniti setempat dalam pemeliharaan dan pengurusan hutan secara berkekalan, terutamanya kawasan estet hutan kekal, empangan hidroelektrik dan kawasan pedalaman lain. Terdapat 5 tonggak utama dalam pelaksanaan aktiviti perhutanan sosial, iaitu komunikasi, pendidikan dan kesedaran awam, SEPA, peningkatan pendapatan dan taraf hidup komuniti, pembangunan modal insan, kerja-kerja sosial dan khidmat komuniti serta restorasi melalui pembangunan hutan tani dan hutan masyarakat.
Antara kawasan yang giat dalam pelaksanaan aktiviti perhutanan sosial adalah di kawasan Batang Ai, Lubuk Antu, Seri Aman. Batang Ai merupakan empangan hidroelektrik pertama di Sarawak dengan keluasan 9,000 hektar dan menjana kapasiti elektrik sebanyak 100 megawatt. Perjalanan daripada Kuching ke jeti empangan mengambil masa selama lebih kurang 4 jam menggunakan kenderaan darat. Mode pengangkutan utama di kawasan Batang Ai adalah menggunakan perahu panjang milik komuniti di Batang Ai dan merupakan ekonomi alternatif selain perkhidmatan inap desa menjual hasil hutan bukan kayu seperti ikan dan sebagainya. Komuniti di Batang Ai kebanyakannya terdiri daripada masyarakat Iban dan tinggal di rumah panjang di sekitar empangan hidroelektrik. Pelbagai produk, aktiviti dan perkhidmatan disediakan bagi menyara kehidupan seharian mereka seperti perkhidmatan river cruise, inap desa, penjualan barangan hasil hutan bukan kayu, produk ikan daripada sistem tagang dan lain-lain. Kumpulan kami telah memulakan perjalanan menggunakan perahu panjang menuju ke kawasan Nangga Jambu, Ulu Delok iaitu Rumah Panjang Ninting. Perjalanan yang memakan masa lebih kurang 2,5 jam tersebut amat sesuai untuk pengembaraan bagi aktiviti river cruise. Pelbagai jenis pokok hutan juga boleh ditemui di sepanjang tebing sungai menyusuri ke kawasan Rumah Panjang Ninting tersebut. Selain daripada aktiviti river cruise, pengunjung juga boleh melakukan aktiviti jungle trekking melalui denai hutan Rumah Panjang Ninting menuju ke kawasan air terjun Nangga Jambu. Denai hutan ini adalah hasil usaha Jabatan Hutan Sarawak untuk menaik taraf sektor ekopelancongan di kawasan tersebut. Dalam masa 2 tahun kami ngagak damnya soba. Jadi pihak mega puno kita gamedak tadi jalan kita puno alu bisa medak hutan mega kita nasib benar kita bisa medak hutan. Lapan tempatnya ialah kira ke besok kami sikit nang dijaga di mata kami. Lapan sidari forestry Jabatan Hutan ka udah mayo benar mantuk kami nya sekali lagi aku terima kasih nagai sida hari Jabatan Hutan. Lapan ka udah bisa kira agak puno jabatan ngau bantu alat sileng pihak muka sida yang lalu ngau kami kerja ngau sama komuniti bah rumah panyai aku bah dengan jambu dia. Tarikan air terjun utama di kawasan Nangga Jambu itu telah membantu menarik ramai pelancong luar dan memberi peluang kepada komuniti untuk menyediakan perkhidmatan seperti kemudahan penginapan, pengangkutan, makanan, pemandu pelancong, aktiviti rekreasi dan lain-lain. Pelbagai lagi aktiviti perhutanan sosial telah dilaksanakan di kawasan Batang Ai melalui kolaborasi bersama Sarawak Energy Berhad seperti projek sistem tagang dan restorasi sumber hutan melalui amalan perhutanan sosial. Dari bala komite kami ditoin dari ate pengawalnya Bumai, Tanan Lempu, lebih Maya sila kerja garu ke sila ya. Dia tahu dari baru start bakal belah komiti itu dari baru start dari bas tagang tu dari baru di asok kacau kita dari belah meda ikan dia bulan kita mana awak kayak jinak ge sampai dekat ge ada kita katanya lah udah ya cukup besar lah dari aku dari ngambilnya baik komiti mengenai pukat 6 inci jual tanya dari pulai ke komiti baru tanya. Kita pasal tagang dari mana ya barunya aku sih mana. Jadi bertagang dari mana aku dari jadi tagang dari aku kak jual ke tempat bukai. Awak kurang datai melancuang. Data yang dia bayar, pulai ke komiti magang, katanya. Jadi, sebelum saya tulis bisa atai, sebelum saya bisa atai, laban bisa company kami beli bunca, ya yang atur pengawas saya ini lo, nanti saya terima aku,
Nasi itu yang alu aku semua sudah ya. Do malam itu dari okay, hutan besar kian sudah ya. Ini kak orang hutan, alu kau mendak kayu besar-besar sudah ya. Nanti sudah bisa nasihatnya bertemu ke orang hutan sudah ya. Nanti nasihat ada lah. Laban orang hutan tu, nanti nari buah. Susah kita enggak ya. Ya jauh jalan. Projek restorasi sumber hutan ini bertujuan untuk memulihkan kawasan terdegradasi dengan tanaman menggaya dan menambah bekalan pokok hutan asli ke kawasan Batang Ai. Selain itu, beberapa program pembangunan modal insan juga telah dilaksanakan seperti kursus asas pertukangan kayu, program kembara kreativiti, makmal kemahiran anyaman Bemban dan kursus kraft tangan. Aktiviti lain yang telah dilaksanakan di Batang Ai adalah kerja-kerja sosial dan khidmat komuniti seperti membaik pulih rumah panjang yang rosak atau daif, memberi bekalan air paip bersih dan penyambungan paip air graviti serta pembinaan jambatan gantung di kawasan Ulu Engkari. Kami menanam garu akhir tahun 2017. Mula-mula kami nanam, kami memanggil minta tolong orang budak sekolah Unimas dari Kuching seramai 35 orang. Kami dapat menanam satu hari kira 800 pokok. Itu ikut kematangannya, kecantiknya, ya. Kami kalau ya paling bagus kami pada hari itu kami akhir sekali kami ngutip 80 kilo. Kami memetik daun garu ini mengeluarkan teh dan memproses macam kita tadi kami jual kepada orang penghilang lah, orang pembeli, pembekalnya di Kuching sana. Aktiviti-aktiviti perhutanan sosial yang dilaksanakan bersama dengan komuniti di Batang Ai adalah untuk memperkasakan bidang ekopelancongan dan memberi kesedaran mengenai kepelbagaian biologi di Batang Ai. Selain itu, pelaksanaan perhutanan sosial juga dapat membantu meningkatkan sosioekonomi dan pendapatan komuniti yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Tambahan lagi, kerja-kerja sosial dan khidmat komuniti yang dijalankan oleh Jabatan Hutan Sarawak dapat membantu meningkatkan taraf hidup komuniti di sekitar Batang Ai agar dapat seiring dengan arus pembangunan negeri selain dapat memelihara sumber hutan yang sedia ada di kawasan tersebut. Jabatan Hutan Sarawak amat mengalu-alukan kerjasama dan kolaborasi aktiviti-aktiviti perhutanan sosial daripada pelbagai pihak untuk mempelbagaikan aktiviti perhutanan sosial yang boleh dilaksanakan bersesuaian dengan keperluan komuniti di sekitar Batang Ai. Jabatan Hutan Sarawak juga berharap agar lebih banyak komuniti rumah panjang di sekitar kawasan Batang Ai akan dapat terlibat dengan aktiviti perhutanan sosial demi pembangunan taraf hidup yang lebih konsisten dan mampan pada masa akan datang. Perhutanan sosial terbukti merupakan salah satu strategi pengurusan hutan secara mampan yang boleh dipraktikkan di Malaysia. Amalan dan aktiviti perhutanan sosial yang dirancang dan dibangunkan dengan baik mampu untuk lebih berkembang dan memberi manfaat bukan sahaja kepada komuniti setempat, malah memberi faedah kepada pengurusan kawasan persekitaran hutan. Pembangunan projek perhutanan sosial di Malaysia akan terus diterokai dan dipraktikkan mengikut kesesuaian. Kementerian, jabatan serta agensi kerajaan akan sentiasa berganding bahu dan bekerjasama bersama komuniti setempat dan badan bukan kerajaan untuk memastikan aktiviti perhutanan sosial di Malaysia dilaksanakan dengan lebih baik di masa hadapan.